berimbang. Berita perdana edisi Ahad 2 Januari 2022. Saya Andy Reza Rohadian dan saya Nurul Hidayah Nawai. Kita ikuti paparan utama malam ini. Fenomena air pasang besar di 4 negeri bermula hari ini hingga Rabu. Kemungkinan gelombang Omikron berlaku dalam negara, langkah segera bagi perlahankan jangkitan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan tidak menolak besar kemungkinan gelombang varian Omikron akan mula di Malaysia seperti mana berlaku di negara lain. Justru tegas Menterinya Khairi Jamaluddin, beberapa langkah segera perlu diambil untuk memperlahankan penularan varian membimbangkan tersebut. Antaranya termasuklah liputan dos penggalak yang luas, pemakaian pelitup muka, pengudaraan yang baik dan kawalan pintu masuk antarabangsa. Strategi memperlahankan jangkitan Omikron ini mampu mengelak sistem kesihatan awam menjadi lumpuh kerana keboleh jangkitan Omikron lebih tinggi daripada Delta. Setakat semalam, jumlah keseluruhan varian itu di negara ini sebanyak 64 kes dengan 50% daripadanya berlaku dalam kalangan jemaah umrah. Penduduk di pesisir pantai, khususnya di negeri-negeri pantai barat Semenanjung, diingatkan lebih berwaspada dengan fenomena air pasang besar yang bermula hari ini. Fenomena berlanjutan hingga Rabu dijangka melanda beberapa kawasan di Kedah, Perak, Selangor dan juga Johor. Jabatan Pengairan dan Saliran memaklumkan kawasan terbabit melibatkan Kuala Muda Kedah, Bagan Datuk Perak, 4 daerah di Selangor iaitu Klang, Kuala Langat, Sabak Bernam dan Kuala Selangor serta Batu Pahat dan Pontian di Johor. Walaupun kejadian air pasang besar kali ini berskala lebih kecil berbanding bulan November lalu, keadaan lebih buruk boleh berlaku sekiranya disertai angin kencang, ombak besar dan hujan lebat yang berlaku serentak. Situasi itu akan menyebabkan berlakunya banjir kilat, limpahan air laut dan banjir pantai. Dalam pada itu, Jabatan Meteorologi mengeluarkan amaran hujan berterusan peringkat bahaya, buruk dan waspada yang dijangka berlaku di kebanyakan negeri hingga Selasa. Negeri terlibat adalah Johor, Negeri Sembilan, Melaka, Sabah, Pahang, Terengganu, Kelantan, Perak, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Amaran hujan lebat berterusan peringkat buruk dijangka berlaku di Pahang melibatkan Jerantut, Maran, Kuantan, Bera, Pekan dan Rompin selain seluruh Negeri Sembilan dan Melaka sehingga esok. Ia turut melibatkan 5 daerah di Johor iaitu Segamat, Keluang, Mersing, Kulai dan Kota Tinggi serta Sabah iaitu di Telupit, Beluran, Sandakan dan Kudat. Hujan berterusan peringkat waspada dijangka berlaku di Kelantan, Terengganu dan Pahang melibatkan Cameron Highlands, Lipis, Raub, Bentong dan Temerloh. Situasi sama juga diramal berlaku di pantai barat Sabah iaitu Tuaran, Ranau dan Kota Belud serta di Sandakan dan Kinabatangan. Di Perak melibatkan Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan Mualim. Ia turut melibatkan Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya yang akan berterusan sehingga esok. Ya, dan berikutan amaran hujan berterusan lebat di beberapa negeri, semua jawatan kuasa pengurusan bencana peringkat negeri dan daerah atau JPBN dan JPBD diaktifkan serta-merta. Kenyataan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA berkata tahap kesiapsiagaan menghadapi bencana yang bakal berlaku ditingkatkan terutama di kawasan berisiko tinggi.
JPBN dan JPBD juga diminta memastikan setiap PPS dilengkapi keperluan asas. Pos kawalan tempat kejadian juga perlu mempunyai segala aset pengoperasian yang mencukupi serta berada di dalam keadaan yang baik dan bersedia untuk digunakan. Selain itu, orang ramai diminta berwaspada mengenai amaran yang dikeluarkan JPS berkaitan fenomena air pasang besar hingga Rabu ini. Met Malaysia dan JPS akan memberi pemakluman awal yang dikemas kini dari semasa ke semasa agar semua pusat kawalan operasi bencana dapat bersiap siaga. Saudara, kesiapsiagaan Jabatan Bomba dan Penyelamat berada dalam keadaan optimum sepanjang musim monsun timur laut yang melanda negara ketika ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican berkata jabatan itu juga berada dalam keadaan berjaga-jaga berhadapan dengan fenomena air pasang besar di kawasan pantai barat Semenanjung. Hampir 5,000 operasi sepanjang monsun timur laut telah dijalankan dengan kira-kira 7,000 anggota dan 438 aset digerakkan ke negeri-negeri dilanda banjir. Beliau menyifatkan keberadaan Wira Merah di setiap lokasi merupakan kelegaan kepada rakyat dan berdoa pasukan bomba terus diberi kekuatan untuk memberi khidmat. Banjir di Johor, terutama di Segamat, semakin buruk. Paras Sungai Segamat juga dilaporkan mula melimpah ke kawasan rendah sekitar bandar tersebut. Ya, kita bersama wartawan Anas Mamat Nur di lokasi. Anas, bagaimana situasi terkini di Segamat? Ya, Andi, betul tu. Apa yang boleh saya katakan hari ini sepanjang kami berada di daerah Segamat, boleh dikatakan hujan sepanjang masa dan pada ketika ini juga hujan renyai masih turun menyebabkan beberapa kawasan dinaiki air dan sehingga petang tadi mengikut maklumat yang disediakan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, daerah Segamat masih lagi mempunyai jumlah penduduk terjejas paling ramai, hampir 2,000 orang dipindahkan ke 34 pusat pemindahan sementara PPS, manakala dua lagi PPS baru dibuka di daerah Kota Tinggi hari ini dan satu lagi PPS di Tangkak yang dibuka semalam. Sepanjang hari ini juga kami berada di sini, saya juga memantau keadaan paras sungai Segamat yang dikatakan yang dilaporkan membimbangkan, terutamanya pada sebelah pagi tadi yang mencatatkan bacaan pada paras bahaya 9.45 meter berbanding aras bahayanya 9.14 dan pada petang tadi mengikut laporan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, catatan terbaru paras sungai pada sebelah petang ialah 9.19 meter. Namun di lokasi saya berada ini sebenarnya merupakan jalan pintas di Bandar Segamat ini untuk ke premis di belakang saya. Namun seperti dapat dilihat jalan di sini telah pun terputus dan tidak boleh dilalui oleh sebarang kenderaan kerana berisiko boleh mendatangkan bencana yang lebih serius terutamanya kepada kenderaan ringan. Jadi kepada pengguna jalan raya khususnya di kawasan yang dinaiki air, jangan ambil risiko, jangan ambil mudah walaupun anda biasa menghadapi banjir terutamanya di daerah-daerah tertentu seperti di Segamat ini, jangan ambil mudah kerana risiko itu kita tidak boleh tahu boleh datang pada bila-bila masa, jadi kita kurangkan risiko terutama pada musim banjir ini. Dan selain itu boleh saya katakan di kawasan ini sebahagian besarnya adalah kawasan rendah yang menyebabkan beberapa perkampungan dinaiki air, termasuk beberapa PPS yang dibuka, 7 PPS baru dibuka hari ini, termasuk 2 lagi di Pengerang dan juga Mawai di daerah Kota Tinggi. Besok kru kami akan ke Kota Tinggi untuk meninjau situasi semasa banjir di daerah Kota Tinggi selain masih lagi membawakan perkembangan semasa banjir di daerah Segamat. Jadi kepada penduduk-penduduk khususnya di daerah Segamat yang mempunyai jumlah penduduk terjejas
paling ramai ketika ini sentiasa berwaspada, jangan leka ketika berada di PPS, khususnya kita masih lagi berada dalam musim COVID-19. Kurangkan jangkitan, jaga SOP semasa berada di PPS, patuh arahan dan kurangkan risiko bencana ketika berlakunya banjir. Kembali semula kepada Andi dan dia di Angkasa Puri. Silakan. Ya, Anas, terima kasih untuk perkembangan dari Segamat. Saudara, sementara itu, di Kota Tinggi Johor, kejadian tanah runtuh berlaku di kawasan perumahan Taman Bukit Pelali Pengerang berikutan hujan berterusan sejak pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Superintenden Husin Zamora berkata tiada kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda yang dilaporkan. Keadaan dilaporkan terkawal dan jalan masuk ke lokasi kejadian sudah ditutup atas faktor keselamatan. Kawasan itu pernah mengalami kejadian sama Januari tahun lepas dan kini sedang dalam kerja-kerja pembaikan. Jarak lokasi kejadian dengan kawasan perumahan kira-kira 500 meter, namun ketika ini hanya 30% rumah dihuni. Jabatan Kerja Raya dan Pemaju sedang menyiasat punca kejadian sebelum meneruskan kerja-kerja pembersihan dan baik pulih. Baru saja pulih daripada banjir, daerah Maran kembali terjejas ekoran hujan lebat sejak pagi semalam hingga menyebabkan perpindahan penduduk ke PPS. Antara yang terkesan 3 penempatan iaitu Kampung Baru Sungai Cedong, Kampung Berkat dan Taman Sri Cedong. 59 penduduk kini ditempatkan di 3 PPS. Ya, Hazwan, teruskan dengan laporan dari lokasi. Apa yang boleh anda kongsikan situasi semasa di sana? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Maran di mana lokasi ini menjadi pusat pemindahan sementara bagi 3 buah kampung yang terjejas akibat banjir. Difahamkan kejadian banjir ini telah masuk kali ketiga selepas pada bulan 1 tahun lepas dan bulan Disember baru-baru ini. Dan bagi memperincikan lagi mengenainya, seketika bersama saya adalah Ketua Kampung Berkat iaitu Encik Muhammad Razwan Maamin. Assalamualaikum dan apa khabar Tuan Pat? Waalaikumsalam, khabar baik. Ini adalah kali yang ketiga PPS ini dibuka. Bermaknanya kita di sini menyambut tahun baru dengan keadaan menerima bencana banjir sekali lagi seperti tahun lepas. Dan 3 PPS telah dibuka dan menempatkan masa-masa banjir di dalam JPKK Kampung Berkat. Okey, Tuan Pat. Setakat ni berapa buah kampung terlibat dan mungkin ada sebarang ramalan anda kata lepas ini akan berlakunya banjir lagi berdasarkan cuaca ketika ini? Saya rasa penambahan akan berlaku disebabkan cuaca tak menentu dan dalam ramalan pun mengatakan 3 hari akan berlaku hujan lebat. Jadinya bila berlaku macam tu, di sini memang kebiasaannya bila 3 jam hujan turun dengan lebat, banjir akan berlaku. Tak kira besar ataupun kecil, tetap akan berlaku sebab mereka-mereka ini yang rumahnya berhampiran dengan sungai. Itu yang menyebabkan banjir dan juga mereka terpaksa berpindah. Dan saya sebagai ketua kampung pun mengarahkan supaya mangsa-mangsa yang berhampiran dengan sungai untuk berpindah dengan segera supaya kita tak nak menanggung risiko nanti bila air dah besar baru nak berpindah. Jadi menjadi masalah lah kepada frontliner untuk menyelamatkan mangsa-mangsa tersebut. Okay, baik, terima kasih Tuan Pat di atas konsep tersebut. Baik, saya kira itu saja kepulangan semasa keadaan banjir di Pahang ketika ini. Langsung dari Maran, kembali bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Hazwan, terima kasih untuk perkembangan dari Pahang.
Baik, di Negeri Sembilan pula, situasi banjir masih tidak menunjukkan perubahan apabila 3 daerah terjejas iaitu Tampin, Kuala Pilah dan Jempol masih hujan. Paling banyak PPS dibuka di Tampin melibatkan 10 buah dengan menyaksikan PPS Sekolah Kebangsaan Sungai Kelamah. Paling ramai penduduk dipindahkan. Baik, untuk mendapatkan perkembangan terkini di lokasi, kita bergabung bersama rakan setugas Nora Syikin Harun. Syikin, silakan. Baik, terima kasih. Perkembangan terkini banjir di Negeri Sembilan. Jumlah penduduk terjejas banjir meningkat kepada 1,741 orang setakat ini yang ditempatkan di 17 buah pusat pemindahan sementara PPS di seluruh negeri. 10 daripada PPS berkenaan adalah yang dibuka di daerah Tampin, iaitu daerah yang paling teruk terjejas, dan saya kini berada di PPS Sekolah Kebangsaan Sungai Kelamah yang menempatkan kira-kira lebih 500 orang penduduk terjejas dari kawasan setempat. Dengan jumlah penduduk terjejas banjir yang seramai ini, pastinya terselit 1000 kisah di sebalik musibah yang melanda. Ada di antara kisah ibu mengandung yang ingin bersalin namun menghadapi kesukaran apabila laluan terputus, namun sempat diselamatkan dengan tindakan pantas yang diambil oleh petugas penguatkuasa. Dan ada juga yang telah membuat persiapan persekolahan namun segalanya lenyap dihanyut oleh air banjir. Jadi bagi mengetahui lebih mengenai kisah di PPS ini, bersama-sama saya ialah Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Sungai Kelamah, Puan Nora Mohamed. Puan Nora? Baik, Puan Nora, boleh ceritakan keadaan di PPS SK Sungai Kelamah ini? Okey, untuk keadaan PPS di Feda Sungai Kelamah ini, hari ini adalah hari kedua. Alhamdulillah, hari kedua ni keadaan lebih baik berbanding daripada semalam. Semalam pada hari pertama bermula selepas subuh, keadaan air naik secara mendadak. Jadi mangsa memang keluar daripada rumah selai sepinggang. Tak ada bawa apa-apa. Dari selepas subuh daripada pagi, PPS dah buka, keadaan tu dah menjadi kucak-kacir, keadaan yang ramai yang pertama sekali ambil nama lah, senarai ambil nama. Memang keadaan yang sangat panik. Mereka mangsa-mangsa datang dalam keadaan yang terkejut sebab masa tu masa tidur kan, masa tidur datang pagi terus berpindahan kat sini. Okey, banding keadaan hari ini, hari kedua, segala keadaan dapat diuruskan dengan lebih baik dan teratur lah dengan kerjasama penduduk-penduduk Kampung Feda Sungai Kelamah. Sebab banjir ni dia melibatkan sebuah taman. Taman kami ni Feda Sungai Kelamah kan berhampiran dengan air. Jadi taman itu habis dah. Jadi ramai orang-orang taman terpaksa dipindahkan di Feda Sungai Kelamah. Orang yang terjejas di Feda pula pun terjejas tapi tak seramai daripada penduduk taman. Rasanya penduduk taman tu, seluruh penduduk taman tu terpaksa dipindahkan ke Kampung Feda Sungai Kelamah inilah. Baik, sekian dahulu langsung dari Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri. Syikin, terima kasih untuk perkembangan tersebut. Kita ke laporan seterusnya. Kelantan merekodkan 4 kematian akibat banjir setakat semalam. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafiqin Mamat, kes kematian disebabkan kemalangan selepas tergelincir ke dalam air, memukat ikan dan meredah banjir. Setakat ini, rakyat Kelantan patuh pada arahan tidak menjadikan banjir sebagai pesta. Cuma kejadian-kejadian mati lemah ni berlaku di waktu, orang kata apa, waktu banjir. Tapi bukan bermakna dia pergi main banjir ke tidak. Macam semalam tu dia nak cross, terjatuh dan sebagainya. Cuma berlaku di belah Pasir Mas. Jadi kampaklah di Kelantan. Ya, dan ini pula mengenai kejadian banjir di Kampung Moten, Melaka. Bencana berpunca daripada fenomena air laut pasang besar dan limpahan air Sungai Melaka berikutan hujan berterusan sejak beberapa hari lepas. Jelas Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Melaka, Abdul Hakim Hamzah, walaupun hujan sebenarnya tidak terlalu lebat di Melaka, namun ia berterusan. Pada masa sama menerima aliran air sungai yang agak banyak dari Tampin Negeri Sembilan yang mengalir ke laut melalui Melaka.
Kampung Moreton akan terus dilanda banjir hingga Selasa ini memandangkan air laut pasang besar berlaku setiap hari. JPS Melaka telah membuka semua pintu air yang terdapat di negeri tersebut dalam usaha mengurangkan limpahan air sungai ke kawasan rendah. Dalam pada itu, Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata pihaknya bersedia membuka lebih banyak PPS bagi menampung peningkatan penduduk terjejas. Banjir di Melaka semakin buruk, menyaksikan 27 kawasan di 3 daerah itu terjejas. Saudara, usaha membantu penduduk terjejas banjir di seluruh negara terus aktif digerakkan pelbagai agensi. Lensa Keluarga Malaysia terus berkongsi seleksi aktiviti turun padang bagi meringankan beban mereka yang terkesan. Kita saksikan. Banjir di Kelantan pulih sepenuhnya selepas 3 PPS ditutup petang tadi. Bagaimanapun masih terdapat 9,201 penduduk kekal berlindung di 149 PPS di 6 negeri. Ya, kita saksikan statistik banjir terkini. Masih bersama berita perdana. Semua langkah penyelesaian jangka panjang bagi mengurangkan impak serta kemusnahan ditanggung akibat banjir sebagaimana dicadangkan kerajaan tidak mustahil untuk dilaksanakan. Menurut pensyarakanan UiTM Engineer Technologies Dr. Rumaizah Muhammad Nordin, langkah-langkah itu merangkumi pelbagai konsep yang turut mengambil contoh negara lain. Beliau juga menyambut baik saranan Perdana Menteri mengenai pembinaan lebih banyak tebatan banjir dan terowong dilengkapi pengurusan banjir seperti terowong smart di kawasan bandar berisiko seperti di Shah Alam. Konsep terowong smart itu juga boleh dilaksana dengan skala lebih kecil dan juga lokasi lebih spesifik supaya dapat melaksanakan mitigasi banjir. Mengulas mengenai modul luar negara seperti konsep Sponge City di China atau River Dikes di Belanda pula. Jelas Dr. Rumaizah, struktur tembok perlu diberi penekanan selain kawasan cadangan tersebut mestilah mampu menyerap sebanyak mungkin air sama ada air hujan ataupun aliran air di permukaan jalan.
antara konsep ini yang jika ingin kita laksanakan tidak memerlukan kos yang tinggi. Mungkin kita boleh improve apa yang kita ada, ya. Dan seperti mana ditekankan oleh jurutera di Belanda mengenai pentingnya struktur benteng mereka, untuk Sponge City ini juga kita perlu tahu bahawa desain untuk satu-satu pembangunan itu perlulah konteks spesifik. Maksudnya kita tak boleh ada satu reka bentuk untuk semua jenis kawasan. So maknanya jika kita nak buat di Shah Alam ataupun di Kelang, kita kena pastikan ataupun kita perlu mendapat area specific information. Maknanya maklumat di kawasan tersebut. Contohnya topografi, climate ataupun cuaca, sejarah meteorologi, ya, dan juga susunan perancangan di kawasan tersebut. Menurut pakar meteorologi Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah pula, pembangunan lestari juga boleh diguna pakai dalam usaha menangani masalah banjir di kawasan luar bandar. Dengan apa yang dikatakan nature-based solution, di mana kita menggunakan bukanlah apakah engineering yang bersifat hard engineering dalam bahasa Inggeris, tapi engineering yang bersifat soft, di mana kita lebih menyesuaikan diri kepada banjir, iaitu mungkin ini tidak boleh dilakukan di Kuala Lumpur kerana dia telah dia punya pembangunan agak besar, tapi di tempat-tempat lain di mana pembangunan tidak sebesar itu, kita boleh mulakan zoning untuk orang kata kawasan-kawasan yang dikatakan sebagai floodplain ini kita tidak merangsang untuk pembinaan perbandaran dan sebagainya. Jadi kita hidup dengan alam sekitar lah. Kita menyesuaikan diri dengan alam sekitar, bukannya kita melawan alam sekitar. Jadi inilah apa yang dikatakan nature-based solution ataupun orang kata soft engineering. Semalam, Perdana Menteri memaklumkan sebaik operasi pasca banjir berakhir, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Pusat yang dianggotai semua Menteri Besar dan Ketua Menteri akan membincangkan isu, penyelesaian serta model bersesuaian bagi menangani bencana itu dalam skala besar. Lapan agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB komited menyegerakan bantuan banjir keluarga Malaysia berdasarkan inisiatif yang diumumkan Perdana Menteri ketika perutusan Tahun Baharu 2022. MARA, RISDA, Felkra, Kejora, Kesedar, Ketengah, Kedah dan Perda sedia melaksanakan inisiatif berkenaan mengikut peruntukan sedia ada. Menterinya Datuk Seri Mahzir Khalid berkata sejumlah RM4 juta dalam bentuk bakul makanan dan kit pembersihan diri diperuntukkan kepada penduduk terjejas banjir. Manakala peruntukan RM15,000 bagi bantuan baik pulih rumah diberi kepada setiap penduduk luar bandar yang layak. RM56,000 lagi diperuntukkan bagi bantuan bina rumah baharu bagi mangsa banjir yang kehilangan kediaman sepenuhnya. 5 insentif pemberian tunai disediakan oleh kerajaan dengan keseluruhannya mencecah RM10,000 bagi setiap ketua isi rumah, malah mencapai hingga RM61,000 bagi individu yang mengalami kemusnahan rumah. KPLB juga sudah mengumpul data di seluruh negeri yang terjejas banjir untuk pelan pembaikan dan peruntukan kos. Saudara, berita perdana diteruskan dengan edisi sukan. Rakan penyampai Nazri Fahmi sudah bersedia. Ya, silakan Nazri. Mulakan dengan perkembangan misi bantuan banjir terlebih dahulu. Misi membantu penduduk terjejas banjir terus mendapat perhatian pelbagai pihak termasuk Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia (SAM). Menurut Presidennya Nur Ismadi Abdul Manap, sasaran misi bantuan kali ini adalah membantu seramai 1,000 keluarga di Taman Seri Muda Shah Alam.
Jelas menurut Rismadi, misi tersebut melibatkan kerjasama Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA dan Persatuan 4x4 Malaysia. Sebanyak 20 buah kenderaan digerakkan bagi menghantar barangan keperluan asas. Misi bantuan banjir ini bukan yang pertama kali kita buat dan boleh kata setiap kali berlakunya bencana dalam negara kita akan turun bantu dulu di Pahang, di Kedah juga kita turun, dan hari ini di Shah Alam kita terpanggil untuk meneruskan projek SAM Prihatin kita. Tambah beliau, program SAM Prihatin ini akan diteruskan sepanjang pasca banjir yang berlaku di negara ini. Piala AFF Suzuki 2020 yang melabuhkan tiranya semalam menyaksikan pemain sayap Harimau Malaya Safawi Rashid diangkat sebagai penjaring terbanyak kejohanan. Sepanjang kempen tersebut, Safawi telah meledakkan 4 gol sewaktu di peringkat kumpulan pada peranan tersebut. Pemain Johor Darul Takzim JDT itu berkongsi kedudukan teratas penjaring terbanyak bersama 2 bintang Thailand, Chanatik Sokrasin dan Trasi Dangda, serta Ben Vinido Maranon dari Filipina. Kejayaan Safawi itu boleh dianggap sebagai pengubat duka buat skuad kebangsaan yang tersingkir di peringkat kumpulan selepas menduduki tangga ketiga. Status tersebut membolehkan Safawi mengikut jejak langkah Safi Sali dan Syafiq Rahim yang pernah dinobatkan sebagai penjaring terbanyak pada 2010 dan 2014 selepas masing-masing meledakkan 5 gol dan 6 gol. Sementara itu, Thailand berjaya mengesahkan gelaran ke-6 selepas seri menentang Indonesia 2-2 dalam pertembungan final kedua sekaligus menang dengan agregat 6-2 menentang Indonesia. Bagi Ketua Jurulatih Thailand Alexander Polkin, kejayaan itu mampu menjadi pendorong untuk melakar pencapaian lebih membanggakan. We want to be the number 1 in Southeast Asia, but we also want more than that. We don't want to win here and then go to the Asia qualifiers or to the World Cup qualifiers and don't have a chance. And what I can tell you is a lot of work, of course, but we have to believe. Itu juga adalah kejuaraan ke-6 yang diraih skuad Gajah Perang di pentas Piala AFF selepas muncul juara pada 1996, 2000, 2002, 2014 dan 2016. Pasukan Terengganu FC TFC bakal tampil pada musim ini dengan berwajah baharu. Ia susulan tajaan jersey rasmi baharu yang diterima daripada jenama barangan sukan terkemuka Amro selama 2 musim sehingga 2023 berjumlah RM2 juta. Pengurus penjendaman Amro Malaysia Anwar Mamtaj menjelaskan tajuan pertama dan terbesar musim ini kepada skuad penyu itu berdasarkan nilai komersial yang tinggi selain sokongan ditampilkan penyokongnya. Kita ada sponsor tahun lepas tapi bukan nilai yang besar kepada satu tim di Badai Timur lah. Yang sebelum ni kita pernah sponsor. Tapi untuk yang total sponsor, full sponsor, ini adalah tim yang pertama lah yang kita sponsor di Malaysia, iaitu Terengganu lah. Sebab sebelum ni kita ada sponsor tim lain tapi tak sebesar ni dan tak full package. Apa yang TFC dapat hari ini adalah satu full sponsor and total package daripada Amro. 3 versi jersey terbaru bakal diperkenalkan pada Majlis Pelancaran Pengenalan Barisan Pemain TFC 2022 pada akhir bulan Februari nanti. Dalam pada itu, TFC menyasarkan untuk mendapatkan penanjaan berjumlah RM25 juta bagi menampung perbelanjaan pasukan untuk musim ini. Kejohanan Liga Futsal Perdana Malaysia MPFL 2022, skuad lelaki Kedah meletakkan sasaran untuk meraih kedudukan 5 teratas daripada 16 pasukan yang bertanding pada saingan yang bakal membuka tiranya 14 Januari ini. Sekiranya berjaya mencapai sasaran itu, Kedah berpeluang layak ke saingan Piala Futsal Malaysia melibatkan 8 pasukan teratas Liga pada Mei ini. Jelas Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA Datuk Abdul Rahman Abdullah, pihaknya telah berusaha membentuk pasukan yang lebih mantap bagi menghadapi cabaran serta sasaran ditetapkan musim ini.
Katanya bajet yang agak tinggi iaitu sebanyak RM0.5 juta disediakan bagi menaikkan semangat dan memastikan komitmen tinggi para pemain. Skuad kendali Ahmad Rashidi Hashim itu hanya mengekalkan 20% pemain pada musim lepas, manakala 80% pemain adalah muka baharu. Sebelum ini, kejohanan MPFL terpaksa ditangguhkan selama 2 tahun sebelum ini akibat penularan wabak COVID-19. Kejohanan berbasikal Track Asia 2022 pada Februari ini akan menjadi aksi pertama pelumba negara Muhammad Syafidur Shahrom dalam persiapan menghadapi Sukan Asia dan Sukan Commonwealth musim ini. Kejohanan tersebut dijadual berlangsung pada 23 hingga 27 Februari di New Delhi, India. Menurut beliau, kalender kejohanan yang dikeluarkan oleh Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI tahun ini amat padat sekaligus memerlukan perancangan lebih teliti. Next month juga bulan 2 saya ada ASEAN Championship dekat India. So hopefully kita mengharapkan satu benda yang positif lah, insyaAllah. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Pengarah Kejuratihan Bergu Persatuan Badminton Malaysia BAM Rexy Manaiki akan mencadangkan pengganti bekas jurulatih bergu wanita Chang Chong Ming dalam masa terdekat. Perkara tersebut dimaklumkan pengurusi Jawatankuasa Kejuratihan dan Latihan BAM Datuk Kenny Goh. Menurut Datuk Kenny, beliau percaya Rexy akan mengemukakan cadangan itu berserta dengan penilaian prestasi tahunan pemain dan jurulatih dalam tempoh sebulan dari sekarang. Jelas beliau Rexy akan memberi cadangan siapa yang patut menggantikan Chong Ming dalam tempoh sebulan dari sekarang atau mungkin lebih awal dari tempoh tersebut. BAM dalam kenyataan baru-baru ini memaklumkan mereka telah mencapai keputusan untuk menerima surat peletakan jawatan Chong Ming. Menurut BAM, jurulatih berusia 41 tahun itu melepaskan jawatannya secara persetujuan bersama selepas minta badan induk itu pada Julai 2020. Beralih ke perkembangan sukan bowling padang, Persekutuan Bowling Padang Malaysia PLBM kini sedang giat merangka pelbagai program buat pasukan kebangsaan bagi menghadapi Sukan Commonwealth 2022. Menurut Presiden PLBM Datuk Awalan Abdul Aziz, antara yang dirancang termasuk latihan intensif di luar negara. Kita tetap terus sekadar yang kemampuan yang ada untuk menjalankan latihan. Baru-baru ini seramai 10 orang atlet kita telah menyertai satu skim latihan mereka ke Birmingham untuk familiarize, untuk menyesuaikan diri dengan keadaan padang di sana. Dalam masa sama mereka berpeluang untuk mengadakan friendly dengan pasukan negara England. Barangkali kita akan membincangkan perkara ini dengan pihak Majlis Sukan Negara juga. Yang paling dekat, barangkali kita akan menghantar pasukan kebangsaan kita ini ke Bangkok. Kerana kesesuaian padang di Bangkok lebih kurang sama dengan apa yang kita akan hadapi di Sukan Commonwealth di Birmingham pada pertengahan tahun ini. Beliau ditemui media ketika menyaksikan peranan akhir kejohanan bowling padang anjuran Persatuan Bowling Padang Kuala Lumpur hari ini. Selepas mengharungi tahun 2021 yang penuh gemilang, pelari menara negara So Wai Ching mahu terus menakluk bangunan-bangunan ikonik di dunia. Impiannya kini adalah untuk melakar rekod baru di menara tertinggi dunia Burj Khalifa di Dubai bagi musim 2022. Sepanjang musim lalu, Wai Ching melakar pencapaian membanggakan dengan 10 kejuaraan daripada 13 kejohanan yang disertai. Impian utama untuk mendaki menara bangunan tu rasanya Burj Khalifa merupakan impian tempat untuk kita orang. Kalau boleh ada rezeki tahun ni. Secepat mungkin nak buat rekod dekat sana. Antara sasaran lain untuk tahun 2022 adalah menawan menara kedua tertinggi di dunia iaitu Merdeka 118. Wai Ching juga merupakan pelari menara dari Asia yang pertama menjuari Empire State Building Run-Up di Amerika Syarikat pada Oktober lalu.
Masih bersama berita perdana. Kumpulan wang simpanan pekerja KWSP tidak boleh dilihat sebagai penyelesaian sesuatu cabaran. Menurut Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, ini kerana pelbagai bantuan telah disediakan untuk membantu rakyat yang terjejas sama ada akibat bencana alam maupun semasa pandemik. Sekiranya pengeluaran khas KWSP dibenarkan setiap kali berlakunya bencana, ia pastinya akan menjejaskan simpanan hari tua pencarum. Sebagai contoh, bagi membantu aliran tunai B40 dan M40, ya, untuk tahun ini saja, kerajaan telah menyalurkan RM10 bilion menerusi bantuan prihatin rakyat, BPR, bantuan khas COVID, BKC, dan juga bantuan kehilangan pendapatan BKP yang memanfaatkan 11 juta penerima. KWSP sebelum ini telah membenarkan pengeluaran khas melalui iLestari, iSinar dan iCitra dengan jumlah RM101 bilion. Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP terus mempergiat misi bantuan pasca banjir bagi penduduk Taman Seri Muda Shah Alam. Kali ini kerja pembersihan dan pelupusan sampah dijalankan di Pangsapuri Valencia dengan dianggotai lebih 40 sukarelawan NGO. Ketua Operasi Bantuan Pasca Banjir Selangor SWCOP, Hazahar Hashim berkata, pihaknya merupakan badan pertama yang memberi khidmat pembersihan sampah di kawasan kediaman tersebut. Di Pangsapuri Valencia ini yang terlibat dengan banjir adalah sebanyak 166 unit di mana mempunyai 16 blok dan berjumlah penghuni yang premis yang berjumlah sebanyak 2,566 premis yang ada di Pangsapuri Valencia ni. Dan dalam usaha ataupun inisiatif untuk membersihkan kawasan ini, pihak SWCOP, KPKT dan SWCOP bersama dengan pihak Alam Flora dan AFAS telah melempatkan sebanyak 28 buah roro dan 9 buah backhoe ataupun JCB. Penduduk terjejas masih trauma dengan banjir besar luar biasa itu. Ada trauma, risau lah saya kena banjir lagi ke rumah saya. Anak saya pun kalau hujan ni, kata, "Mak, hujan ni, Mak. Entah naik air banjir lagi ni, Mak," dia kata. Anak saya pun risau juga lah yang lelaki tu, takut naik balik air, dia kata. Saya pun macam terkejut, trauma juga. Lepas tu saya tidur, tak boleh bangun tidur, tengok keadaan lah. Ada juga, ada kat sini, tapi sikit lah. Sikit-sikit sajalah. Lepas tu hujan mari, macam kita takut lah. Itulah memang kita tak boleh tidur lah malam tu. Kita berjaga-jaga juga lah. Tengok air macam mana naik ke tak kan. Ya, di Taman Keramat Klang pula, misi bantuan pasca banjir SWCOP dilakukan dengan kerjasama Alam Flora dan Majlis Perbandaran Klang. Kekuatan kita hari ini, kita ada lebih kurang 14 lori 20 tan. Ini kita ada 5 lori 5 tan dengan 6 backhoe ataupun JCB lah. Untuk saya anggarkan kita boleh buat sampai hari Jumaat atau Khamis lah. So kita anggarkan kita boleh selesaikan ada 3 lorong lah yang kita buat persiaran Sungai Keramat ni, and then Jalan Sungai Keramat 3 kan. Jalan Sungai Keramat 3 dengan Jalan Sungai Keramat 9. So kita target 3 tu sebab lorong-lorong ni adalah lorong yang panjang-panjang lah. Dia lorong tu panjang dan dipenuhi dengan sisa pepejal. Dalam 10 hari yang lalu kita juga dapat bantuan secara CSR daripada pemaju-pemaju termasuk IJN, Gamuda, Paramount, ya, Masin, ya, Sandabi. Itu kita ucapkan terima kasih lah kepada mereka. Tanpa bantuan daripada mereka mungkin menyukarkan lagi keadaan. Dan kita juga mengharapkan supaya orang ramai tidak mengambil kesempatan untuk membuang sampah yang tidak berkaitan dengan banjir kali ini. Ya, biarpun sudah pulang ke rumah masing-masing, penduduk Taman Seri Nanding Hulu Langat masih berdepan masalah aliran longkang tersumbat lumpur dan selut. Masalah berkenaan telah pun diberi perhatian Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT.
120 sukarelawan KPKT turun padang membantu kerja pembersihan pasca banjir. Kekuatan kita juga dibantu dengan jentera-jentera daripada SW Corp dan bomber untuk membuat pembersihan pasca banjir di kawasan Seri Nanding di taman di Jalan Mutiara 5, 5/1 dan 5/2 dan 5/3. Walau bagaimanapun kita untuk kerja pembersihan pada kali ini kita menghadapi sedikit kesukaran memandangkan kebanyakan longkang-longkang yang berada di sini telah ditutup dengan simen. Walaupun terdapat kesukaran, kerja-kerja yang kita akan teruskan sehingga selesai. Kita dapati juga walaupun hari ini hari Minggu, sukarelawan daripada KPKT ini masih bersemangat untuk meneruskan kerja-kerja pembersihan pasca banjir ini sehingga selesai. Longkang tu dia punya selut tak mau pergi, masih lagi kan. Sebelum ni okey air mengalir. Sekarang ni longkang semua penuh di lumpur. Kalau sekarang rumah jiran ni air selalu naik sampai dalam rumah dia rendah kan. Habis rumah dia semua masuk air. Tengok dia nak datang sini pun malu lah. Nak datang tak boleh buat bersih. Bila hujan sikit air naik, bersih sikit air naik. Ni longkang dekat set ni. Hai, bertemu lagi dalam Bidiva di Lembaran Baharu 2022. Membuka tirai malam ini dengan cerita mengenai selebriti mendepani pasca banjir. Prihatin dengan nasib mereka, pelbagai pihak tampil menghulurkan bantuan dan sumbangan demi meringankan beban yang ditanggung. Minggu lalu, beberapa selebriti seperti Izzat Lazim, Yanzen, bekas penyanyi kumpulan Feminim Us bersama suaminya Azman Adnan menerima kunjungan serta bantuan daripada pihak Yayasan Metamorphosis. Bila kita ni terkesan, orang tak tahu ramai tak tahu. Orang ingat bila terkesan banjir macam kita ini keluar TV lah apalah kan. Bukan, sebenarnya kita ni yalah mungkin public figure, orang nak tahu cerita je. Kita bagi tahu cerita yang benar. Kan kalau ikut bawah 60%, 40% tu belum lagi lah kalau ikut kan sebab banyak lagi kan sebab benda kat bawah total loss. Saya tengok balik mereka ni macam kena mulakan kehidupan yang baru. So dengan selai sepinggang, tak kira lah dia kaya ke dia apa ke sekalipun, dia kena mulakan balik kehidupan yang baru dan sebagainya. Selepas membintangi filem Kabali, Datuk Roshamno berharap kemunculannya dalam filem aksi Hong Kong G-Storm dapat memperkenalkan namanya dalam kalangan peminat filem berbangsa Cina di negara ini. Dalam filem tersebut, beliau memegang watak penting sebagai ketua kartel perdagangan manusia bernama King. Apapun syabas dan tanya daripada kami di Bidiva. Bukan calang-calang tahap antarabangsa tu. Ini bukan star-star biasa dia orang ni, semua top star Hong Kong. Louis Koo star nombor 1 di Hong Kong. Jadi saya buat berlakon dengan saya rasa amat teruja dapat bergandengan dengan dia orang dan watak yang diberikan kepada saya tu watak yang menjadi satu tonggak watak antagonis yang menjadi tonggak kepada penceritaan semua ni kan, yang buat kacau bilau itu. Saya rasa macam beruntung sangatlah. Kalau tadi Datuk Roshamno, kini Aina Abdul pula mengikut jejak sama mahu menempa nama di pentas antarabangsa. Ia pastinya impian setiap selebriti. Bidiva berharap impian Aina juga tercapai. Saya memang nak sangat keluar, nak melebarkan sayap saya. Siapa yang tak nak? Tapi saya tahu saya kena kukuhkan keadaan saya di Malaysia dulu. Saya kena tackle negara saya sendiri sebelum saya nak keluar ke negara orang. Sebab kalau saya pergi ke negara luar tanpa senang cerita, kalau tanpa kewangan yang stabil, saya tak rasa saya boleh buat benda tu. Mula mencipta nama sejak 14 tahun lalu, penyanyi Imran Ajmain akur terpaksa melalui pasang surut dunia seni. Dan kini fokus utama Imran bukan lagi kejayaan nyanyian kerana dia telah bergelar tauke restoran. Namun jauh di sedap hati, rindu untuk menghasilkan karya terbaru masih ada. Saya ada cita-cita tinggi untuk keluarkan remix album saya, lagu-lagu yang disusun semula. Jadi lagu-lagu ni disusun semula oleh teman-teman saya dan saya akan keluarkan secara digital. Lepas projek remix album ni keluar, baru saya insyaAllah saya nak keluarkan lagu baru.
Single berjudul Bayang yang muncul April tahun lalu cukup istimewa buat penyanyi Hakim Ahmad kerana ia merupakan hasil cetusan idenya bersama Stacey. Malah jika diamati dari segi instrumen muzik, ia amat berbeza daripada buah tangan secara solo Hakim sebelum ini. Namun entah di mana silapnya, Bayang seolah sekadar bayangan kerana single itu kurang mendapat sambutan. Ada cerita di sebalik lagu itulah sebenarnya. Sebab kita buat lagu tu berdasarkan sebuah telemovie, tapi lagu tu tak jadi telemovie, jadi dia agak terbatas sikit dia punya promosi dan sebagainya. Daripada segi teknikalnya, ni adalah lagu yang paling rendah yang pernah saya nyanyi. Setelah sekian lama, akhirnya penyanyi dari Indonesia, Denden Gonzalez dipilih sebagai penyanyi baru kumpulan Search dalam projek kolaborasi antara dua negara. Jelas ahli kumpulan Search, Den, kemampuan Denden menyanyikan lagu bernada tinggi amat sesuai dengan genre muzik mereka. Search juga mengumumkan pemuzik berpengalaman luas iaitu Yan sebagai pemain bass kumpulan itu. Denden ni dia sesuai dengan lagu Search. Suara dia itu sesuai kan? Nada suara dia itu memang sesuai. Awak macam mana discover dia? Jumpa di YouTube. Dia ni actually dia ni YouTubers. Dia banyak lagu cover. Dia cover banyak juga lagu Search dia cover. Seperti Isabella, ada beberapa lah. Hilang dalam terang. So saya rasa saya tengok dia memang kena lah kriteria dia dengan dia pun dia cenderung ke arah rock juga. Perkongsian itu tadi mengakhiri Bidiva untuk minggu ini. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Informasi hiburan kami sajikan bukan keterlaluan. Saya Caca Yatim. Assalamualaikum. Bye. Saat cemas seperti paparan video ini menyaksikan aksi seorang lelaki menangkap belut yang terlepas di dapur sebuah rumah. Aksi tenangnya menangkap belut tersebut bukan tumpuan, sebaliknya jeritan wanita di dalam video berkenaan. Jeritan seolah-olah ada harimau terlepas mengundang lucu dalam kalangan netizen, membuatkan video tersebut tular dan mendapat lebih 200,000 tontonan. Gaya, mutu dan keunggulan. Mungkin faktor itulah yang menyebabkan kucing ini menjadi tumpuan ramai. Aksi kucing berhias baju, topi hiasan dan berkaca mata hitam persis seorang selebriti yang dibawa bersiar-siar sambil membonceng motosikal memang mencuit hati. Barangkali sudah biasa bergaya dan dilayan sedemikian, kucing berhias itu kelihatan tenang membonceng motosikal dengan aksi-aksi istimewa untuk tatapan ramai. Video dimuatnai Izzikri Zarudin telah mendapat lebih 1 juta tontonan. Dan ini pula paparan runtuhan tembok di sebuah kawasan perumahan di Ceras yang tular di media sosial. Detik-detik runtuhan itu dirakam kamera litar tertutup sebuah rumah. Kejadian tersebut menyebabkan sebuah kereta di hadapan tembok musnah dihempap runtuhan. Video berkenaan sehingga kini mendapat lebih 200,000 tontonan. Saudara, berita perdana edisi 2 Januari berakhir di sini. Terus amal kawalan Kediri, lindung diri, lindung semua kerana kita keluarga Malaysia. Ya, dan terus dapatkan perkembangan Sahel sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum. Salam sejahtera, kita jumpa lagi.